Isu buli dalam kalangan masyarakat bukanlah suatu perkara yang baharu. Ia sebaliknya adalah perkara yang serius dan tidak boleh dipandang ringan. Komunikasi antara keluarga dan rakan terdekat bersama mangsa juga amat penting kerana masalah buli bukanlah masalah yang boleh diselesaikan secara individu. Saya kira adalah satu bentuk vandalism yang tak seharusnya berlaku kepada mana-mana individu pun. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton-penonton Wanita Hari Ini? Salam penuh inspirasi daripada kami di produksi Wanita Hari Ini yang insya-Allah akan terus menjadikan anda sebagai rakan karib anda, di mana kami Farin selama 1 jam ini akan merencanakan pelbagai pengisian menarik untuk sama-sama kita jadikan panduan dalam kehidupan seharian kita. Baik, dan terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami, dan kami harapkan anda di rumah dengan pelbagai aktiviti dan apa jua yang dilakukan terus setia bersama dengan kami, kerana kami akan terus memberikan inspirasi dan juga sesuatu yang menarik untuk anda pada hari ini. Dan paling menarik juga, sekabarnya wanita ni sentiasa orang kata hebat, terus menyerlahkan potensi mereka, Fiza. Terima kasih Farin. Kalau kita cakap tadi tentang bagaimana wanita hari ini juga ingin terus menjadi inspirasi dan juga aspirasi anda, kami kongsikan juga kisah-kisah yang menjadi inspirasi dan juga pemangkin semangat buat anda penonton di rumah. Dan sekarang ni kan Farin, kalau kita lihat hari-hari di samping kita melihat perkembangan-perkembangan semasa, apa yang berlaku di sekeliling kita, hari ini kita nak kongsikan juga tentang berita gembira tentang pencapaian seorang individu ini di peringkat dunia. Yang ini sebenarnya mengimbau kembali topik yang saya bincang tempoh hari, wanita terus menyerlahkan potensi mereka. Ini mengenai seorang pelajar Fakulti Perakaunan Universiti Teknologi Mara yang berjaya meraih pencapaian tertinggi hingga ke peringkat dunia dalam peperiksaan program perakaunan profesional baru-baru ini. Dan menurut pihak UiTM, ini bukan kali pertama pelajar UiTM melangkah kejayaan di peringkat antarabangsa. Dan kalau kita lihat Fahrin, hari ini kita berhadapan dengan cabaran pandemik COVID-19. Namun Fakulti Perakaunan UiTM sentiasa komited dalam berusaha meningkatkan bilangan akauntan bertauliah di negara ini. Dua kertas peperiksaan diambil beliau, iaitu Financial Management mencapai tempat pertama di Malaysia dan juga dunia, manakala Strategic Business Reporting beliau mendapat tempat pertama di Malaysia dan kedua di dunia. Sangat hebat. Hebatnya. Hannah Mumtazah yang bercita-cita menjadi akauntan bertaliah sebelum ini mengikuti program jurusan perakaunan profesional JPPRO sebelum menyambung pengajian di UiTM. Tahniah kita ucapkan kepada Hannah Mumtazah dan juga pihak UiTM, dan kita juga berharap kisah-kisah inspirasi ini juga terus dapat menjadi pemangkin semangat untuk kita berjaya dalam kehidupan kita. Kalau cakap tentang kejayaan ini Fahrin, kita semua ini merupakan hero dan juga heroin dalam kisah hidup kita sendiri. Benar. Kisah kejayaan kita ni berbeza-beza kan? Betul, masing-masing punya bakat tersendiri, potensi tersendiri. Jadi terus serlahkan, terus gilap kerana kita mampu menjadi seorang yang berjaya. Tidak pernah ada istilah terlambat untuk kita terus memperbaiki diri. InsyaAllah. Farin, saya nak tanya satu soalan. Semalam di laman sesawang Instagram, saya tengok awak ada muat naik satu gambar awak jadi Wolf Farin. Okey, adakah ini antara aktiviti masa lapang yang anda lakukan bersama dengan isteri dan anak-anak di rumah? Benar. Sebenarnya kalau kita sentiasa cari sesuatu yang boleh menceriakan kita dalam tempoh PKP, kita digalakkan untuk berada di rumah, dan saya ambil peluang ini untuk membuatkan sesuatu yang kreatif. Dan kalau dilihat sebenarnya Fiza, saya juga mengambil kesempatan bila berada di rumah tu untuk menggilap potensi dan bakat saya, menyunting gambar-gambar dan video. Dan sebenarnya kan Fahrin, bukan Fahrin seorang saja. Kalau kita lihat, ramai dalam kalangan penonton-penonton kita, rakyat di Malaysia yang sebenarnya secara sedar ataupun tidak, dalam tempoh pandemik di rumah, tempoh PKP ini, ramai yang menggilap bakat mereka dalam bidang suntingan. Ini terbukti kerana banyak sebenarnya video-video yang dikongsikan di laman sosial, antaranya seperti di laman sosial TikTok. Jadi hari ini kita nak kongsikan antara cerita ataupun kisah yang dipilih oleh rakan wartawan kita Ain untuk bingkisan TikTok kita yang mungkin ada perkaitannya dengan topik kita pada hari ini. Kita saksikan. Now look at this.
Hujan tanpa henti seolah bertanda cinta tak di sini lagi, kau telah berpaling. Seketika itu sepi mencuit hati, ada suara hujan seakan menyanyi, mendendangkan lagu syahdu. Ketika ku terpegun merenung jauh gambarmu sayangku. Perkongsian yang cukup menarik di dalam TikTok. Ada pahit, ada manis, ada suka, duka. Tapi yang pasti bila awak dah sebutkan tadi tu, saya ingat saya nak cuba sunting sesuatu mengenai Fiza Sabjahan lah, insyaAllah. Fahrin, tapi kan sebelum awak nak cakap tentang suntingan tu, tadi dalam bingkisan video tu, apa yang menarik perhatian saya tentang aktiviti seorang atuk dengan cucunya, yang mana kalau kita lihat tentang kisah ini, atuk ni sebenarnya dulu macam garang sikit lah. Beliau merupakan bekas tentera, tapi bila dah ada cucu seronok, main perang-perang dengan cucu. Main combat. Main combat. Okey. Dan itu juga sebenarnya antara orang kata kenangan-kenangan manis lah yang akan kita kenang dan kita simpan sepanjang hidup kita kan, bila kita berkesempatan untuk meluangkan masa dengan insan-insan yang kita sayangi. Okey, kita nak berbalik kepada topik kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, Fahrin, apa kata kita bersama dengan segmen tajaan dahulu? Ya, itu bersama dengan Enigma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sedang menonton Wanita hari ini. Anda bersama dengan saya Raja Sufi Raja Arif selaku jurucakap OBT. Hari ini saya akan berkongsi kepada anda semua antara rangkaian produk OBT dan apakah antara keistimewaannya. Okey, yang pertama sekali saya nak berkongsi kepada anda iaitu kami mempunyai 10 kod warna untuk lip matte, daripada warna-warna natural sehinggalah warna-warna yang berani, dan antara bahan yang terkandung adalah seperti shea butter, honey oil, collagen, vitamin E, dan bahan-bahan ini akan memberi kesan yang baik pada kulit bibir anda dan ia akan melembapkan kulit bibir anda. Selain daripada itu juga anda boleh menggayakan di bahagian pipi sebagai blusher dan juga di bahagian mata sebagai eyeshadow. Menarik kan? Okey, dan seterusnya kita juga mempunyai liquid foundation. Liquid foundation kami mempunyai 2 kod warna iaitu light dan juga medium, sesuai untuk penggunaan harian dan sesuai untuk digunakan oleh kulit Asia. Antara bahan yang terkandung adalah seperti SPF 30 dan juga minyak badan manis yang akan memberikan kesan yang glow kepada kulit wajah anda. Dan seterusnya kami juga mempunyai two-way cake powder sesuai untuk digunakan setiap hari. Bagi anda yang nak siap-siap cepat sepantas kilat, anda boleh menggunakan two-way cake powder kami. Mempunyai beberapa kod warna adalah seperti light, natural dan juga medium, sesuai untuk penggunaan harian dan kesannya akan memberikan kesan yang baik kepada anda. Anda akan kelihatan cantik sepantas kilat. Jadi kalau anda yang ingin menjana pendapatan bersama dengan kami, boleh terus hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda. Pendaftaran sebagai ejen hanyalah serendah RM240.50. Anda boleh terus hubungi nombor tertera di kaca TV anda untuk mendapatkan rangkaian produk kami ataupun menjadi sebahagian daripada kami. Sekian daripada saya Raja Sufi Raja Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu dia. Jadi ini juga peluang kepada penonton-penonton kita untuk menjana pendapatan dalam tempoh PKP ini. Berbalik pada topik yang nak kita bawakan pada hari ini, Fahrin, ini bukan isu yang baharu. Malahan dah beberapa kali juga kita bawakan topik ini untuk sama-sama kita ingatkan diri kita dan juga para penonton tentang isu yang masih lagi berlaku. Walaupun dalam tempoh PKP ini mungkin sekolah tak buka dan sebagainya, tetapi isu buli ini masih tetap berlaku di dalam kalangan mereka yang aktif di media sosial seperti buli cyber dan juga buli di tempat kerja.
Dan keadaan ini semakin menjadi-jadi dalam tempoh PKP ini kerana alam cyber merupakan antara medium yang terlalu banyak kita gunakan sekarang dan semua orang bebas menggunakannya tanpa ada etika dan juga adab. Dan inilah yang menjadi satu kegusaran kepada kita semua dan inilah yang kita cuba tampilkan bahawa perkara ini tidak pernah berkesudahan, Fiza. Fahrin nak kongsikan pengalaman tak? Adakah Fahrin pernah ada pengalaman diri Fahrin sendiri dibuli? Okey, kalau saya kecil-kecil, saya kecil badan debab tau, besar tau. Selalu orang kalau nak buli saya kan, dia ajak saya lumba lari. Sampai hati. Betul ke? Betul ke awak comel Saya dulu? dulu debab. Tapi orang ajak saya berlumba lari. Tapi itu zaman dahulu. Ia berbentuk lebih kepada gurauan, lebih kepada orang kata fizikal kata. Tapi sekarang dia jadi lebih orang kata serius apabila kita menggunakan alam cyber sebagai salah satu medium pembulian. Kalau saya juga mungkin ada pengalaman lebih kurang sama dengan Fahrin waktu sekolah dulu, tapi saya mengambil orang kata terasa hatilah juga dengan perkara itu sampai saya tak nak pergi sekolah. Kerana ada 2 sesi persekolahan dekat sesi petang tu. Satu kerana nama saya Sabjahan kat belakang tu. Mungkin ketika tu macam pelik sikitlah. Jadi saya akan letak nama saya Siti Hasfiza binti Aswati sebab orang akan selalu ejek nama arwah bapa saya dan juga nama selain daripada nama arwah bapa saya, kadang-kadang orang ejek nama mak saya sebab nama mak saya Sabariah. Jadi dia kata macam Kasim Sabariah mana. Di samping ramai juga masa sekolah dulu yang selalu cakap comot lah, gelap lah dan sebagainya yang secara tak langsung saya tak tahu tu buli. Tapi dia memberi impak juga sebenarnya dalam kehidupan. Ya, ini saya baru dengar cerita daripada Fiza. Tapi apa yang pasti kami mampu bergelak ketawa kerana kami mungkin kami dah matang. Tetapi apa yang lebih serius apabila orang yang tidak mampu ataupun ada kekuatan mental terutamanya generasi muda kita untuk menangani pembulian seperti ini. Lihatlah Siti Hasfiza Aswati sekarang sudah berjaya. Alhamdulillah. Dan saya kira mungkin ramai juga dalam kalangan anda penonton sama ada anda sendiri pernah mengalami pengalaman sebegini ataupun anak-anak anda, rakan-rakan karib anda ataupun orang-orang di sekeliling anda. Dan mungkin anda boleh kongsikan juga komen ataupun pendapat anda bersama dengan kami di www.facebook.com/. Buli bukan sahaja memberi kesan semasa kepada mangsa buli, tetapi turut memberi kesan dalam jangka masa panjang kepada mereka yang terkesan. Mental mudah terganggu, kemurungan, keresahan dan serangan panik akan mudah menghantui diri mangsa. Aktiviti cyberbullying ini adalah satu aktiviti yang tidak sihat yang boleh memberi kesan buruk kepada mental health individu yang dibuli itu. Cuba bayangkan bila seseorang tu dibuli secara berjemaah di laman sosial, pastinya dia akan merasa stres, down, kemurungan dan bagaimana individu tersebut dia nak berhadapan dengan masyarakat dengan tomahan negatif tu. Isu buli dalam kalangan masyarakat bukanlah suatu perkara yang baharu. Ia sebaliknya adalah perkara yang serius dan tidak boleh dipandang ringan kerana ia dapat menjejaskan kehidupan seseorang individu dari segi fizikal maupun mental. Kejadian buli sinonim berlaku di sekolah, universiti dan malah ada juga di tempat kerja. Namun dengan penggunaan teknologi yang semakin canggih, perbuatan membuli tidak terkecuali dari bentuk pembulian menerusi cyber seperti media sosial. Gejala tidak sihat ini bertambah menakutkan kerana ia boleh menjadi serius apabila ia boleh mendorong berlakunya perkara yang tidak diingini. Pada tahun 2017, Malaysia dikejutkan dengan satu kejadian buli yang meragut satu nyawa pelajar Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM iaitu arwah Zulfarhan Osman. Kejadian ini telah membuka mata pelbagai pihak mengenai isu buli dan dera di negara ini yang semakin membimbangkan. Pada April lalu pula, seorang lelaki tekad membunuh rakan serumahnya dengan menjerut, menikam dan mengelar leher mangsa dipercayai akibat dendam kerana sering dibuli ketika bekerja. Justru dapat kita lihat perbuatan dan kesan buli ini boleh mendorong manusia bertindak di luar kotak fikiran yang waras sehingga boleh mengancam nyawa orang di sekeliling. Namun persoalannya, apakah punca terjadinya masalah buli yang tidak berkesudahan ini? Dan bagaimana pula impak kepada mangsa buli dalam jangka masa yang panjang? Ini yang perlu kita ketahui. Apakah impak
mangsa buli ini dalam jangka masa yang panjang. Okey, hari ini kita nak bersama dengan dua orang tetamu kita yang mana seorang akan berkongsi pendapat dan seorang ini merupakan seorang yang pakar dalam bidangnya. Kita bersama dengan Profesor Dr. Rozmi Ismail selaku pensyarah dan juga pakar psikologi dari Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia UKM. Assalamualaikum. Apa khabar, Prof? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey, terang dan kita boleh dengarkan Prof di sana tu. Okey Prof, bercakap mengenai buli ni mungkin untuk membuka perbincangan atau topik kita ini, apakah yang boleh kita katakan atau definisikan sebagai buli ini, Prof? Okey, buli ni adalah satu tajuk ataupun isu yang sudah lama sebenarnya. Saya rasa dia akan sentiasa wujud sepanjang zaman. Selagi mana manusia itu ada. Kan? Alright, jadi dari segi definisinya, buli itu adalah merujuk kepada satu tingkah laku agresif sebenarnya. Dia melibatkan sama ada niat ataupun kelakuan. Niat mungkin dia ada keinginan untuk misalnya membunuh orang, nak menyakiti hati orang, nak mencederakan orang lain dan sebagainya. Dalam masa yang sama, dalam konteks fizikal adalah dia ada satu perbuatan yang boleh menyebabkan kesan yang besar kepada individu. Ada beberapa jenis kategori yang kalau kita boleh lihat di sini, bully dalam konteks fizikal, bully dalam konteks emosi ataupun mental, dan verbal, dan yang terkini adalah bully dalam konteks cyber. Prof, bila kita cakap tentang buli ni, mungkin ramai yang beranggapan bahawa buli ini seringkali dikaitkan dengan golongan remaja, kanak-kanak ataupun budak-budak sekolah. Namun tanpa kita sedari bahawa ia sebenarnya juga boleh terjadi dalam kalangan orang dewasa ini, terutama sekali apabila kita bercakap tentang buli cyber dan juga buli di tempat kerja, Prof. Ya, ini kita nampak ialah especially dengan dunia orang kata everything is on our fingers kan, hujung jari. Jadi banyak kes kita dapati bully ni dia rupanya berevolusi lah. Daripada cara yang konvensional kepada cara yang lebih sophisticated dan canggih. Misalnya bully cyber. Terdapati banyak kes yang mungkin Ain dan rakan-rakan lain pun tahu. Antara saya boleh rujuk dalam satu jurnal yang dikeluarkan oleh jurnal antarabangsa Lancet mengatakan bahawa ada banyak kes sehingga ada kes bunuh diri bila dibuli secara fizikal dalam konteks alam maya, dalam konteks cyber. Dibuli dalam konteks maksudnya dia diperbodohkan, dia dikutuk, dia dimaki hamun dan sebagainya. Dan ini saya rasa mungkin semua tahu kan yang berlaku di negara kita akhir-akhir ini pun kita lihat di kalangan ustaz kan, di kalangan ustaz, di kalangan penceramah, di kalangan artis, macam-macam berlaku kita lihat. Saya tak payah sebutlah kan, tapi kita nampak elemen-elemen bully itu sudah nampak di sana. Jadi kesannya memang sangat-sangat orang kata besar kepada individu lah. Okey, dan kalau kita lihat sebenarnya sekarang ini dalam dunia cyber ianya berlaku secara berkelompok, beramai-ramai, dan kemudian lebih meresahkan apabila orang semudah baling batu, sembunyi tangan. Jadi kan kalau kita melihat kepada keadaan ini, Prof, apakah sebenarnya impak? Kadang-kadang orang merasakan apa yang mereka lakukan tidak memberi kesan pun. Mereka kata bergurau, perli saja, main-main, tetapi sebenarnya impaknya sangat besar. Sila beritahu pada masyarakat, Prof. Buat fake account, Prof. Ya, memang impak secara psikologi kita tidak nampak impak psikologi ni. Sebenarnya itu lebih besar. Dia boleh beri kesan kepada kesihatan mental. Dia boleh menjadi rasa murung, rasa sedih. Misalnya saya dihina, saya dikatakan sebagai bodoh, tak guna, manusia orang kata jahanam dan sebagainya. Jadi impak itu orang tak nampak tapi kita akan simpan dalam jiwa kita dan akhirnya dia boleh mendatangkan rasa murung, rasa sedih dan akhirnya rasa anxiety dan menyebabkan kita ada rasa diri kita tak berguna, saya malas nak berhubungan dengan orang kerana saya ni teruk dan sebagainya. Akhirnya yang paling saya sedih adalah ada kecenderungan untuk merosakkan diri sendiri ataupun nak membunuh diri. Kita sebenarnya nak dengarkan juga pendapat daripada
Francisca Lu Hong, tapi kita sedang cuba mendapatkan beliau. Prof, macam Prof katakan tadi, ia memberi kesan dan juga impak psikologi terhadap mangsa yang dibuli itu sendiri. Tetapi tanpa kita sedari, apabila seseorang individu itu dibuli, Prof, ia juga mungkin boleh memberikan kesan psikologi, kesan emosi ini kepada individu-individu di sekeliling mereka, Prof. Seperti ibu bapa, adik-beradik. Apabila orang itu sering dibuli, biasanya kecenderungan dia untuk membuli juga adalah tinggi. Mana dia akan balas dendam balik. Maksudnya, kalau awak buat pada saya akan buat balik. Tapi saya tak boleh buat balik pada awak sebab awak lebih besar, lebih kuat daripada saya. Maka siapa yang jadi mangsa? Jadi yang menjadi mangsa adalah orang di sekeliling kita. Mungkin anak isteri kita, mungkin suami kita, mungkin ahli keluarga kita. Jadi impaknya itulah saya rasa boleh beri impak terutamanya pada anak lah. Dia menyalurkan rasa ketidakpuasan hati, rasa balas dendam itu kepada anak. Itulah paling bahaya sekali. Tapi alhamdulillah saya dan Fiza Sarjan walaupun pernah dibuli, kami tak pernah buli orang lain, Prof. Alhamdulillah. Kita nak dengarkan pendapat Fahrin daripada Francisca Lu Hong, merupakan Miss Malaysia Universe 2020 yang berada dalam talian ketika ini. Apa khabar, Fran? Hai, baik. Hello. Okey, harap sihat di sana. Okey, Fran, hari ini topik kita buli dan kabarnya Fran sendiri mempunyai pengalaman pernah dibuli tapi bangkit sehebat hari ini. Silakan perkongsikan dengan kita pengalaman anda. Okay, hai semua. So, pengalaman Fran kan jadi mangsa buli dulu. Actually, masa tu Fran masih study. It was during my high school lah. Masa sekolah. So, Fran ni jenis orang yang tak banyak kawan sangat. And saya rasa dulu Fran kena bully sebab because of my appearance first. Sebab Fran ni jenis yang macam pemalu sikit. Lepas tu, I was known as a very tall person in class. Paling tinggi dalam kelas. Lepas tu, I have very tan skin sebab dulu Fran aktif buat benda luar sekolah lah, like co-curricular activities and so on. Jadi, being tall and have a very tan skin masa tu, very skinny. Jadi, Fran jenis yang tak banyak kawan and people always like make fun of my height and my appearance, and I rasa macam tak confident lah being around with girls, especially sebab Fran ni study in all girls school. So, yeah. Fran, mungkin Fran boleh kongsikanlah juga bagaimana kan impak ataupun kesan Fran dibuli tu dalam kehidupan Fran. Sampai ada tak Fran pernah merasakan macam tak nak pergi sekolah ke, tak nak jumpa orang ke, macam mana tu, Fran? Oh, yeah. Actually, yes, that's very funny story kan dulu. So, I got bullied even way before high school. So, masa sekolah rendah tau. I ingat dulu I was 11 or 12. So, what happened was, I akan pretend macam sakit perut, buat diri muntah dalam toilet, bagi parents dengar, so that I tak pergi sekolah. To the point that my parents kind of realized that few couple of times in a weekend, macam like literally 4 days in that whole 1 week I tak nak pergi sekolah. And then my dad macam, kenapa dia ni tak nak pergi sekolah? So I guess in a way dia realise lah yang Fran ni tak banyak kawan. So he came to the school and he had to help me to go to school and cakap dengan orang yang the student yang suka bully Fran tu lah. So it come to that point. And sebab tu lah Fran tak banyak kawan. I have trust issue and I feel very low. So yeah, it impact me in my studies jugalah. Ini juga bermakna kan, Fran, maknanya peranan ibu bapa untuk menyedari perubahan seorang anak ataupun kemurungan seorang anak itu juga sangat penting, Fran, Sangat penting, and I am so grateful sebab parents saya, I tak pernah cerita pasal I kena bully dekat sekolah because I feel it very embarrassing kan. Tapi mereka kenal I, and I am very close to my parents. We're like very close. They're like my best friend. But for me, they are the only. Cuma mereka dua je yang I boleh trust dari I kecil sampai sekarang. Jadi diorang tahu Fran, my perkembangan and how I act kan. Jadi bila Fran tak nak pergi sekolah, and they know that I'm okay walaupun I pretend I tak okay. So memang main peranan yang sangat penting. Parents main peranan yang sangat penting. They must know their kids very well.
Selain daripada Fran kongsikan pengalaman, kalau kita lihat di peringkat antarabangsa dan juga di peringkat tempatan juga, banyak sebenarnya secara kita sedar ataupun tidak selebriti yang pernah juga menjadi mangsa buli. Kita nak kongsikan satu bingkisan trivia ini bersama dengan anda penonton sebelum kita nak dengarkan ulasan daripada Prof sebentar nanti. Kita saksikan. Dunia moden membawa corak kehidupan baharu kepada manusia. Namun, kebebasan dunia maya kini telah membawa kesan negatif dan penggunaan teknologi yang tiada had pada masa kini juga menyebabkan penyalahgunaan internet yang menjadi punca kepada berlakunya buli cyber. Kini gejala buli cyber ternyata sangat membimbangkan. Baik figura awam, pemimpin negara, selebriti hinggalah orang biasa diakui tidak terlepas daripada menjadi mangsa buli. Tahukah anda beberapa artis ternama di dunia juga pernah menjadi mangsa buli cyber? Antaranya ialah Selena Gomez, Zayn Malik, Ed Sheeran dan Demi Lovato. Mereka ini pernah berhadapan dengan buli cyber yang teruk sehingga memberi tekanan emosi. Selain itu, bintang K-pop terkenal, Sulli, antara selebriti Korea yang mengambil keputusan membunuh diri kerana telah sekian lama menjadi sasaran buli cyber. Kematian penyanyi berusia 25 tahun ini sememangnya mengejutkan dunia. Di Malaysia, keadaan sama pernah dilalui oleh individu terkenal, antaranya Niloufar yang pernah mendedahkan bahawa diri dan ahli keluarganya dibuli di media sosial hampir setiap hari. Selain Niloufar, beberapa selebriti tempatan lain seperti Hanisha Hani, Wani Hasrita dan Hakim Rusli juga turut menjadi mangsa buli cyber. Justru dapat kita lihat tiada siapa yang terlepas dari menjadi mangsa buli dan masalah buli cyber ini juga boleh membunuh secara senyap kerana benar kata pepatah, lidah itu lebih tajam dari mata pedang. Itu dia satu perkongsian disediakan oleh wartawan kami Ain yang saya kira terus memperjelas ataupun memperincikan lagi betapa seriusnya kisah buli ini. Okey, baik, kita nak kembali bersama dengan Dr. Rosmi. Okey, doktor, tadi kita dah lihat tentang selebriti, tentang orang yang matang. Sebaik kami juga membicarakan tentang hal buli pun kami masih lagi mampu tergelak. Tapi apa yang menjadi lebih serius adalah bab kata doktor tadi, ianya melalui evolusi. Yang paling kita risau sekarang ini adalah generasi seterusnya, anak-anak kita yang jiwanya masih belum kental, masih lagi rapuh untuk menghadapi isu buli seperti ini. Peranan ibu bapa dan bagaimana persediaan mereka. Doktor. Prof. Okey, berkenaan dengan peranan ibu bapa dan ahli keluarga, saya rasa yang pertama sekali kita perlu melihat emosi ataupun cuba meramal, cuba membuat tafsiran kepada emosi yang dialami oleh anak-anak. Kadang-kadang anak-anak tak mahu bercakap, anak-anak tak mahu pergi sekolah, anak-anak mahu pergi sekolah. Jadi itu sebenarnya tanda-tanda tu. Dia tak nak berkawan dan sebagainya. Mungkin dia sedang dibuli. Begitu juga dengan anak-anak remaja. Mungkin pattern dia sama. Dia tidak mahu berkawan, selalunya aktif dalam media sosial, tiba-tiba tidak aktif. Begitu juga dengan orang dewasa. Di tempat kerja memang kita selalu dengar cerita-cerita buli di tempat kerja. Jadi mungkin dia tak nak pergi kerja, ponteng kerja, selalu dapat surat cuti sakit dan sebagainya. Ini adalah satu benda-benda atau perkara yang kita kena membuat tafsiran daripada emosi, daripada pelakuan itu. Supaya kita memahami keadaan mereka, adakah mereka sedang mengalami masalah buli itu. Prof, bila kita cakap tentang mereka yang mengalami masalah buli ni, kalau sakit, Prof, kita tahu kalau kita patah kaki, di mana bengkaknya, di mana lukanya. Tapi apabila kita bercakap tentang buli ni, kesannya mungkin tak nampak dan tak tahu. Bagaimana cara untuk individu yang dibuli ini juga boleh mendapatkan bantuan seterusnya? Okey, tentang bantuan saya rasa memang terlalu banyaklah kan. Di pihak Kementerian Kesihatan sekarang ni, sebenarnya juga dengan COVID pandemik ni, kita dapati terlalu banyak talian yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan, Kementerian Perpaduan, Kementerian Kependudukan, Kementerian Wanita. Di universiti sendiri pun banyak ada talian. Di UKM sendiri ada talian-talian yang mana kita menyediakan, ialah orang tak boleh datang berjumpa kan. Jadi orang hanya gunakan telefon ataupun gunakan sosial media untuk mendapatkan pandangan dan juga nasihat daripada pakar. Memang ada. Tekan 1,500 ke, adalah nombor-nombor tertentu. Saya rasa semua dah tahulah kan tentang nombor ni. Jadi sila dapatkan, saya rasa
perlulah kita dapatkan bantuan daripada pakar lah untuk mengatasi dan juga untuk berkongsi masalah yang kita hadapi. Fahril, bermakna kita perlu sentiasa peka untuk melihat dan mengetahui keadaan anak-anak kita, rakan-rakan kita, ahli keluarga kita agar mereka yang dibuli ini boleh keluar untuk mendapatkan bantuan. Kalau kita dengar laporan tadi, kita cakap tentang bagaimana perkataan itu lebih tajam daripada mata pedang. Tapi hari ini bukan saja perkataan tetapi penulisan juga. Kerana ramai orang kata netizen-netizen yang kadang-kadang menggunakan fake account dan sebagainya turut melakukan bully cyber ini. Fran mungkin boleh kongsikan pengalaman Fran sendiri. Kalau dekat sekolah dulu dibuli secara fizikal oleh rakan-rakan ataupun melalui perkataan. Tapi hari ini kita sebagai selebriti juga mungkin tak terkecuali daripada dibuli secara cyber. Kalau Fran ada pengalaman-pengalaman tersebut yang nak dikongsikan juga kepada penonton. Fran boleh tolong unmute? Kita tak dengar suara. Okey. Hello? Terima kasih. Ya. Sorry. Teruskan. Okay. So jadi Fran pun dulu, masa Fran bertanding untuk Miss Universe Malaysia pun, Fran pun jadi antara mangsa cyberbully. And pengalaman tu memang sangat teruk lah in a way sebab dia macam affect me and my performance, Tapi Fran rasa macam in a way apa yang buat Fran rasa macam I shouldn't let this become something yang affect my performance sebab kita tak boleh nak faham yang bukan semua orang boleh terima kita seadanya. So for me I respect everyone's punya opinion, and kalau orang nak bagi criticism in a way yang membina memang Fran akan ambil, tapi kalau I rasa benda tu adalah negatif, I will just let it put it aside. Sebab memang every day Fran memang kena jadi mangsa bully, like cyber bully every day throughout my competition, and I cannot get away from it. Macam tak boleh lari dari benda tu because you are in the industry and I just have to accept the fact that this is what I have to go through. So I just be grateful apa yang Fran ada, all the supporters, and just put aside apa yang negatif. Okey, baik. Fran sendiri kata dari semasa ke semasa, setiap kali anda mungkin berkongsi sesuatu, kita nak tahu juga sebagai seorang yang terkenal, selebriti, bagaimana Fran mencari kekuatan ataupun membezakan antara satu dengan lain di antara kritikan dan juga sesuatu yang boleh diterima. Bagaimana tu, Fran? Bagi Fran, kalau orang nak kritik pasal, for example, if they want to say, oh, Fran look beautiful in straight hair, but maybe you can try like curly hair, like for example, me just small. But instead, kalau orang cakap macam, muka you buruk lah, you kena buat ni, ataupun cakap macam, kenapa you boleh jadi Miss Universe Malaysia, muka you tak lawa, everything. So that is very negative. That is just orang nak put you down. So there's a different dari membina and also memang kritik nak menjatuhkan you. Jadi bagi Fran, benda macam tu, it's something that you nak terima ke tak. Tapi as a person yang I told myself, Wanita hari ini. Kita bersua kembali dalam Wanita hari ini, hari Selasa ini, dan kami tidak pernah ketinggalan untuk terus kongsikan bersama dengan anda tentang informasi COVID-19 terkini di negara kita untuk terus menjadi kepekaan dan keprihatinan kita tentang apa statistik setakat semalam. Kes baru adalah 14,516 dan juga kes sembuh baru juga agak tinggi, alhamdulillah. Tetapi apa yang boleh kita tumpukan perhatian kita adalah pada warna merah itu, kerana itu merupakan kes kematian baru yang mencatat rekod tertinggi, iaitu 207 kematian. Dan kalau berdasarkan kepada laporan Kementerian Kesihatan Malaysia, jumlah pesakit COVID-19 dirawat di ICU terus meningkat kepada angka tertinggi, iaitu 1,009 orang, termasuk 524 yang memerlukan bantuan alat pernafasan. Dan keadaan ini benar-benar memerlukan perhatian kita kerana ini menunjukkan betapa seriusnya varian baru dan juga situasi COVID-19 di negara kita. Dan kita juga mengucapkan takziah kepada semua keluarga yang terlibat dengan kes-kes kematian tersebut. Dan selain itu juga antara inisiatif lain yang boleh kita lakukan adalah ujian kendiri terhadap menggunakan kit ujian COVID-19, di mana ini adalah inisiatif yang boleh dilakukan oleh diri kita sendiri untuk terus membantu di kala pandemik COVID-19 ini. Dan suka juga untuk saya pesan kepada anda tentang
bergejala maupun tidak, kita harus sentiasa prihatin dan juga sentiasa berjaga-jaga serta berwaspada. Kalau boleh tahan diri. Kerinduan tu memang sangat rindu, tapi elakkan daripada menziarahi walaupun orang tua kita mungkin duduk dekat dengan kita. Okey, ini ada sesuatu yang menarik juga saya ingin kongsikan mengenai Siti. Tapi yang ini si TikTok. Okey, Siti merupakan seorang penggemar TikTok dan selalu mendapat perhatian daripada penduduk kampungnya. Namun Siti terpaksa berhijrah ke Kuala Lumpur demi minatnya terhadap TikTok. Apakah yang terjadi kepada Siti? Saksikan si TikTok setiap Isnin hingga Khamis 10 malam hanya di TV3. Itu merupakan sebuah drama terbaru yang cukup menarik, cukup santai untuk kita saksikan di TV3. Apa kata kita saksikan siapa sebenarnya si TikTok ni? Kita tengok. Haters ni diorang sebenarnya fans tau. Ini je lah kerja korang. Buat diorang insecure, lepas tu jual produk-produk ni kat diorang. Siti nak cadangkan abang lah. Pergi beli baju-baju yang cantik. Standby. Awak kena buat photoshoot untuk saya. Apa bayaran dia? Lunch dengan saya. Kau baru kenal dia, Tanta, dia nak ambil kesempatan dengan kau. Awak, saya terjatuh lah awak. Awak boleh tak naik atas? I will give you the next. Si TikTok setiap Isnin hingga Khamis 10 malam. Mesti ramai yang tak sabar nak tengok si TikTok itu tadi. Okey, boleh terus saksikan di TV3. Dan saya kira berada di rumah ketika ini bukan alasan untuk kita culas daripada menjaga penampilan dan juga kecantikan diri. Justru hari ini kami nak kongsikan bersama dengan anda daripada Jamu Jelita. Kita akan bersama dengan Pegawai Pemasaran Jamu Jelita iaitu Nur Atira Samsudin yang telah pun bersedia dalam talian ketika ini. Apa khabar, Atira? Khabar baik, Fiza. Apa khabar, Fiza? Baik, Alhamdulillah sihat. Atira, ya. Mungkin ramai penonton pun tak sabar sebenarnya nak tahu apakah antara produk-produk yang nak dikongsikan bersama dengan penonton wanita hari ini pada hari ini. Okey, terima kasih, Fiza. Assalamualaikum buat semua penonton wanita hari ini. Selamat sejahtera saya ucapkan. Diharap semuanya dalam keadaan sihat sebab sekarang ni hari demi hari kes makin tinggi ya, Fiza. Yang pastikan kita terus duduk rumah, jaga kesihatan, jaga jarak dan sebagainya. Sebab macam percaya, kadang-kadang tu apa yang kita praktikkan dalam harian pun tak mencukupi. Kita tahu bila dah keluar tu kita memang pakai mask, kita jaga kesihatan kita seperti kita pakai sanitizer, kita jaga jarak dan sebagainya. Tetapi itu secara luaran. Sebab penting juga untuk kita jaga tubuh badan kita. Seperti mengamalkan suplemen harian. Itu sebenarnya merupakan salah satu inisiatif yang kita boleh amalkan yang kadang-kadang orang terlepas pandang. Iaitu kita kena amalkan suplemen seperti vitamin C untuk sistem ketahanan tubuh kita. Jadi sebab tu hari ini akan bawakan produk daripada Jamu Jelita yang mana akan kongsikan kepada anda setiap duit yang anda spend untuk beli produk dari Jamu Jelita. Jangan anda risau sebab kita akan masukkan duit tersebut ke dalam tabung COVID-19 Jamu Jelita Prihatin. Jadi buat anda yang membeli produk Jamu Jelita, kita tahu produk Jamu Jelita memang harga mampu milik harga yang sangat murah. Jadi duit tersebut akan kita salurkan buat yang memerlukan ataupun yang cari pesan sepanjang COVID-19 hari ini. Okey, sebenarnya saya nak cakapkan kepada anda, macam saya cakap tadi, kita dah menjaga diri kita daripada segi luaran. Kita pakai mask, kita pastikan kita jaga jarak dan sebagainya. Tetapi tubuh badan kita pun main peranan ya. Kita kena amalkan suplemen dalam harian seperti vitamin C. Sebab kita tahu vitamin C ni sangat penting untuk tubuh badan kita. Sebab vitamin C bantu menguatkan sistem ketahanan tubuh badan kita. Jadi sebab tu wajib kita amalkan vitamin C hari-hari supaya badan tak mudah lemah dengan radikal bebas yang boleh buat kita cepat sakit sebenarnya. Jadi sebab tu hari ini saya bawakan produk Puak Pinky Plus yang saya tahu tak asing lagi di wanita hari ini. Dan orang pasti tahu bahawa Puak Pinky Plus memang terkenal dengan kebaikannya untuk merawat masalah kulit. Tetapi ramai juga tak tahu bahawa Puak Pinky Plus ni tinggi dengan vitamin C dan membuat antioksidan yang bukan sahaja baik untuk kulit tetapi untuk tubuh badan kita juga. Dan penting untuk kita cegah radikal bebas supaya kita sentiasa sihat. Bila badan kita kuat, kita akan terhindar dari penyakit. Malah hari ini saya nak kongsikan kepada anda juga satu maklum balas yang amalkan produk Puak Pinky Plus. Ini bukan Natira cakap sendiri, ini adalah pengguna yang kongsikan sendiri. Maklum balas yang mana amalkan produk Puak Pinky Plus. Ramai yang kata bahawa dengan amalkan Puak Pinky Plus, masalah jerawat dah tak ada, gelagat makin pudar dan alhamdulillah kulit kusam pun dah berkurang. Rata-rata yang dah amalkan memang ada kulit yang cantik, makin cerah, nampak kulit sehat dan glowing dan sebagainya. Dan ini adalah kongsikan kepada anda dan semua itu terjadi adalah kerana bantuan daripada ataupun istimewanya daripada ramuan dalam produk ini yang mana ia mengandungi buah-buahan beri yang tinggi dengan vitamin C, ada juga vitamin E, ada coenzim Q10 dan tomato yang ia bantu mencerahkan kulit kita, mengimbangkan pengeluaran minyak dan bantu kulit kita supaya jadi lebih glowing, bersih dan tanpa celah. Dan istimewanya Puak Pinky Plus ni macam saya cakap
tadi dengan bahan-bahan yang tersebut iaitu ada buah-buahan macam seperti yang tertera di kaca TV, anda boleh lihat ada manggis dan sebagainya. Puak pinky plus ni memang cukup tinggi dengan vitamin C dan anda yakin bahan-bahan ini bukan sahaja boleh jadikan sebagai suplemen untuk penjagaan kulit tetapi untuk sistem ketahanan tubuh kita juga. Dan yang paling penting, yang mana dah amalkan Puak pinky plus, mesti tahu bahawa keberkesanan produk ni anda boleh dapat lihat dengan kesan yang sangat pantas. Sebab kalau anda minum air secukupnya, amalkan secara konsisten, produk ini juga boleh diamalkan lelaki dan wanita. Anda akan dapat lihat keberkesanan produk ini seawal waktu pertama. Harganya sangat murah dan saya rasa semua orang pasti tahu bahawa jamu dia memang cukup terkenal dengan produk berkualiti dengan harga mampu milik. Jadi kalau nak harga yang lebih murah seperti yang tertera di kaca TV, anda boleh dapatkan Puak pinky plus secara twin pack yang berharga cuma RM54.90 dapat 2 botol dengan setiap pembelian di Jombai. Kalau beli satu saja berharga RM39.90 tapi istimewa sempurna kita punya payday sale ni RM54.90 saja anda dapat 2 botol Puak pinky plus yang berkandungan 400 gram. Mana produk ini 2 botol sesuai untuk penggunaan selama 2 bulan. Jadi tak rugi sangat kalau nak beli sekarang. Dan seterusnya Fiza. Ya. Silakan. Kita dah bercakap pasal produk Puak pinky plus dan kita nak berkongsi juga dengan pengguna ataupun penonton wanita hari ini tentang jus payuda. Sebab anda tahu produk ni ramai juga yang tanya boleh tak anak dara amalkan? Para isteri jika boleh amalkan, sebenarnya tak nak ikutkan kepada anda. Jus payuda ni boleh diamalkan oleh yang mana menyusu, yang mana dalam pantang, oleh anak dara dan juga para isteri. Sebab saya percaya dengan meningkatnya usia, kita punya elasticity kulit di bahagian aset memang akan menurun. Dan hal ini juga menyebabkan lagi kita ni kadang-kadang sebagai ibu kita menyusu dan menyebabkan bila dah aset mengecut akan menyebabkan aset kita cepat kendor dan sebagainya. Jadi dengan jus payuda ni, produk ini mengandungi herba seperti Mellifica dan Lobata, di mana herba ini akan bantu melancarkan hormon progesteron dan hormon estrogen di sekitar payudara supaya aset kita dalam keadaan terletak, aset lebih kencang, orang cakap lebih mantap. Dan kalau anda mahukan diskaun seperti yang tertera di kaca TV, sebenarnya harga jus payuda RM35 tetapi selepas diskaun kita bagi diskaun RM31 untuk setiap pembelian secara online. Dan jus payuda ni mempunyai banyak kebaikan. Kalau anda yang para isteri nak ada aset yang lebih menawan, aset yang lebih terletak dan istimewa juga buat para ibu ataupun yang Wanita hari ini. Kita kembali ke penghujung siaran kita. Okey, terima kasih. Sebelum nak kembali tu saya nak kena pastikan kita tetap cuci tangan dan sanitize tangan kita. Tapi Fiza, saya nak kongsikan sikit. Saya sangat-sangat sedih bila bacakan laporan COVID tadi. Kadar kematian sangat tertinggi dan melebihi 200 orang dalam masa sehari. Betul tu. Jadi inilah peranan kita sama-sama Fahrin untuk kita terus sama-sama melawan. Jangan putus asa. Kita kena patuh SOP yang telah pun ditetapkan. Walaupunlah kita dah ambil vaksin, dah lengkap 2 dos dan sebagainya, itu bukan lesen untuk kita ni tak patuh pada SOP. Kita harus sentiasa mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan, jaga penjarakan, pakai pelitup muka. Itu yang paling penting sekali. Yang terbaik adalah kita jaga kita. InsyaAllah. Esok kami akan kembali. Esok hari Rabu kita tukar kan. Selalu hari Selasa kita buat topik masakan. Esok kami nak bawakan kepada anda tentang variasi menu betik. Kalau selalu Farin, orang makan betik sebagai buah ataupun pencuci mulut kan. Tapi pernah dengar tak betik masak lemak, betik tumis? Daun betik punyalah pahit. Tapi esok yang kita akan kongsikan. Daun betik tu cicang dengan sambal belacan ataupun ayam asam. Sedap. Jadi pastikan anda bersama kami lagi esok dan setakat hari ini jaga diri anda, patuh pada SOP. Assalamualaikum. Bye. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengukur